soalan persamaan linear serentak, dia bagi dalam bentuk gambar rajah, dia bagi dalam bentuk jadual, dia bagi dalam penyelesaian masalah dalam ayat, bermaksud itu ialah soalan kemahiran berfikir aras tinggi, which is kebat. Sebab dia tak bagi direct. Kalau rezeki korang tahun ni SPM dia keluar secara direct, dia terus bagi persamaan linear serentak, then you are very lucky, just terus boleh jawab. Okay, tapi kalau dia bagi soalan dalam penyelesaian masalah, that is a problem, dan saya akan ajar teknik dia lah macam mana untuk jawab. Okay, so dia bagi kategori dengan harga. Kategori dewasa 12, harga dia RM12. Kalau kanak-kanak harga dia RM7. Next, sebanyak 57 tiket telah dijual dan jumlah kutipan untuk Zubini itu ialah RM489. Cari bilangan tiket yang telah dijual kepada orang dewasa dan kanak-kanak. Okey, keyword yang kita kena tahu, dia tengah cakap ada dua benda. Bermaksud linear serentak kita pun ada dua. Persamaan linear kita pun ada dua. Bermaksud kita kena bina dua persamaan linear. Okey, apa yang kita boleh andaikan? Kita nak andaikan X tu ialah dewasa, dan kita nak andaikan Y tu ialah kanak-kanak. Kalau bahasa Inggeris kita letak let X equals dewasa, let Y equal kanak-kanak, atau nak pakai English pun boleh. Okay, so next, dekat dia tengah keyword yang dia nak ajar ialah yang ini. Sebanyak 57 tiket telah dijual. Inilah persamaan satu yang kita nak cakap. Itulah clue pertama yang dia tengah bagi. So sebanyak 57 tiket telah dijual. Dia ada cakap tak tiket tu dewasa ke kanak-kanak ke? Dia tak cakap kan? Tapi dia bagi tahu 57 tiket. So apa yang persamaan linear yang kita kena buat yang pertama ialah persamaan. Okey, saya letak persamaan linear yang pertama. Apa yang kita boleh bina daripada ayat ni? Dia cakap sebanyak 57 tiket telah dijual, tapi dia tak cakap pun tiket tu tiket dewasa ke kanak-kanak. So apa yang kita boleh buat ialah X tambah Y sama dengan 57. Sebab kita tak tahu, jadi kita cakap lah tiket dewasa tambah dengan tiket kanak-kanak, total dia 57 tiket yang terjual. Itu yang pertama. So persamaan linear kedua, dia cerita dekat sini, jumlah kutipan untuk Zumini itu ialah RM489. Ini dia tengah cerita pasal persamaan linear yang kedua. Jumlah. So keyword dekat sini ialah jumlah. So jumlah bermaksud tambah. Kutipan untuk Zumini itu ialah RM489. Nampak tak ada perkataan RM ni? Itu keyword yang penting. Bermaksud sekarang dia tengah cerita pasal duit. Dia tengah cerita pasal harga. Sekarang baru kita include harga. Okey. So tapi dia tak cakap pun berapa dewasa, berapa kanak-kanak. Jadi kalau harga dewasa ialah RM12, tapi kita andaikan dewasa tu X kan. So sini dah jadi X, sini dah jadi Y. So kalau dia kata untuk kita kira harga dewasa, satu dewasa harga RM12. Contoh yang ni 4 dewasa darabkan RM12. Macam tu. So asas dia X darab 12. So kita dapat 12X. So dekat sini dia ada perkataan jumlah. So bila jumlah bermaksud operasi dia kita kena tambah. So next, kanak-kanak pula. Berapa bilangan kanak-kanak kalilah dengan harga. So Y darab 7, kita dapat 7Y. Sama dengan, dekat sini baru nampak harga kan, RM. So sini sudah ada RM, sini sudah ada RM, sini pun RM. So 489. Kita tak tulis RM pun tak apa, don't worry. Okay, so sekarang daripada sini kita dah boleh dapat markah. Sebab kita dah tahu persamaan linear yang kita kena bina. Sebab tu saya kata ini soalan kebat. Sebab dia bagi dalam soalan penyelesaian masalah dan dia bagi ayat. Okay, so persamaan linear kita dah dapat. Sebab dia kata sebanyak 57 tiket telah dijual, tapi dia tak cakap berapa banyak. So kita ambil je dewasa tambah kanak-kanak sama dengan 57 tiket.
Yang ini pula dia tengah bermain dengan harga. So bermaksud kita kena darab dengan harga. So 12X tambah dengan 7Y sama dengan harga dia 489. So lepas kita dah dapat yang ini, next step. Next step, dia ada 3 teknik yang kita boleh solve. Okay, teknik pertama nama dia penggantian. Okay, kalau bahasa Inggeris dia ialah substitution. Macam tuition pula kan. Substitution, penggantian nilai. So, teknik kedua ialah elimination. Allah, bahasa Inggeris pula. Penyingkiran. Sini bahasa mana dulu? Penyingkiran. Atau bahasa Inggeris dia ialah elimination. Okay, teknik yang ketiga ialah matrix. So, bila korang nak jawab soalan persamaan linear serentak ni, ada 3 teknik, 3-3 boleh jawab. Kecuali dekat sini nanti dekat soalan tu dia ada tanya, ada tulis lah 2 tahun lepas dia pernah keluar soalan tu, soalan yang persamaan linear serentak, dan dia cakap penggunaan kaedah matrix tidak dibenarkan untuk menjawab soalan ni. Jadi bermaksud matrix korang tak boleh pakai lah. Kena pakai yang 1 atau 2 sahaja. Kalau dia ada cakap dalam soalan 2 tahun lepas dia pernah cakap persamaan linear serentak ini, soalan ini tidak boleh menggunakan kaedah matrix. Jadi bermaksud kau takkan dapat markah lah. Paling pun kau akan dapat 1 markah kalau jawapan tu betul. Dekat bawah sekali. Okay, so ada 3 teknik untuk jawab soalan persamaan linear serentak. Tapi hari ni aku akan ajar satu saja, iaitu penggantian, iaitu substitution. Sebab ramai student yang sangat blur dengan benda ni, jadi aku akan ajar step by step untuk jawab penggantian. Okay, next aku akan cerita pasal elimination. Next lagi aku akan cerita untuk kaedah matrix. 3-3 boleh, 3-3 akan dapat jawapan yang sama. Okay, so macam mana kita nak jawab? Menggunakan kaedah penggantian. So hari ni aku akan fokus yang ini. Okay, so soalan dia cakap cari bilangan tiket yang telah dijual kepada orang dewasa dan kanak-kanak. So dia nak tahu apakah nilai X dewasa tu, apakah nilai Y dia, berapakah tiket kanak-kanak yang telah terjual. So dekat sini kita akan fokus kepada teknik penggantian, iaitu substitution. Okay, so tadi kita dah dapat persamaan linear pertama X tambah Y ni. So sekejap, korang boleh nampak So equation yang pertama tadi aku tulis balik, X tambah Y sama dengan 57. 12X tambah 7Y sama dengan 489. So ini equation yang pertama, ini equation yang kedua. Okay, so antara equation pertama dengan kedua ni, kita nak fokus kepada equation pertama. Sebab apa? Kat sini nilai X tu single, 1. Sini 1X tambah 1Y. So senanglah single. Kalau kat sini ada 12 dengan 7, it's quite hard. So kita fokus kepada soalan yang senang dahulu. Okay, so from 1. So daripada equation pertama, kan kita dapat X tambah Y sama dengan 57. Sekarang kita nak jadikan X tu perkara rumus. Kita nak X sahaja di sini. Kita nak jadi X sahaja tajuk utama kita, iaitu perkara rumus. So Y ni kita kena pindah sebelah. So aku ajar slow ni . So positif Y bila pindah sebelah dia akan jadi negatif Y. So bermaksud X dia memang ada sebelah sini. So sekarang 57 tolak Y. So bila kita dah dapat X tu sebagai perkara rumus, so yang ini ialah persamaan yang ketiga. So korang boleh faham? Kau boleh faham, komenlah faham. Boleh juga komen dengar ke apa ke, supaya tak cakap sorang-sorang kat sini. Okay, so sekarang kita dah ada equation pertama, equation kedua, equation ketiga. Kalau korang perasan, equation ketiga ni datangnya daripada equation pertama. So sekarang kita nak substitute, kita nak ganti nilai. Kita dah jumpa nilai X, jadi kita nak gantikan nilai X ni ke dalam 2. Kau tak bolehlah ganti nilai ketiga ni dalam pertama, sedangkan yang nombor 1 ni, nombor 3 ni anak kepada 1. Kenapa kau nak ganti balik dekat 1? So
So sekarang kita nak ganti yang ke 2 ni. Jangan ganti balik 1, nanti dapat kosong. Okay? So sekarang kita nak tengok ya daripada equation kedua. From to equation yang kedua, kan sini 12x tambah 7y sama dengan 489. Kan? Sekarang kau nampak tak dekat sini ada huruf x. Bermaksud x ni kita nak ganti dengan yang ini. Kita nak menggantikan 3 ni ke dalam x. Itu maksud penggantian. Itulah teknik penggantian. Kita nak ganti nilai x yang ini ke dalam equation lain. So sekarang dia akan jadi 12. So x ni kan kita letak dia dalam bracket, sebab kita nak gantikan dengan yang ini, equation yang ketiga tu. Jadi bermaksud kita nak masukkan 3 ke dalam sini. Itu teknik dia. So ini kita salin balik yang ini, tapi x ni kita nak ganti yang nombor 3 ni, kita masuk dekat dalam ni. So kita gantikan 57 tolak y. Sini kita sambung macam biasa, tambah 7y sama dengan 489. Next, apa yang kita kena buat? Nampak tak? Kenapa kita nak gantikan nilai x? Sebab kita nak hanya ada huruf y di dalam ni. Kita tak nak ada x sebab kita dah ganti nilai. Kita dah substitute nilai x ke dalam equation supaya kita hilangkan x tu sekejap. Hilangkan sekejap sebab kita nak fokus kepada y dahulu. So next step, apa yang kita kena buat ialah kita kena darab dalam. So 12 darab 57, kita akan dapat 684. So 12 darab negatif y. So positif darab negatif, kita dapat negatif. 12 darab y, kita dapat 12y. So ini sambung, tambah 7y sama dengan 489. So 684, negatif 12y tambah 7y. Ibaratnya kau hutang dia RM12, tapi kau dah bayar dia balik RM7. Berapa baki yang kau hutang dia balik? So negatif 5y sama dengan 489. So negatif 5y sama dengan, so sekarang objektif kita ialah kita nak kumpulkan y sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Itu kita punya fokus sekarang. So dapat tak 684 di sini? So sekarang kita nak pindahkan dia sebelah sini. So daripada dia asalnya positif, dia akan jadi 489. Kalau sini positif, pindah sebelah dia akan jadi negatif 684. Okay, 489 tolaklah dengan 684 sini. Okay, so kita akan dapat negatif 195. Okay, so negatif dengan negatif, kat sini kita tinggalkan y sahaja. So negatif 5 sini, bila kita pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Okay, so negatif 195 bahagilah dengan negatif 5. Ini semua kena pindah, negatif pun kena pindah. Okay, so negatif bahagi negatif, kita akan dapat positif. So 155 bahagi 5, kita akan dapat 39. Okay, so nampak tak kita dah dapat nilai y sama dengan 39. Okay, sekarang kita dah dapat nilai y. Soalan tanya cari nilai x dengan nombor y. Bermaksud kita kena cari berapa kanak-kanak, berapa dewasa. So kita punya kerja belum habis, kita baru jumpa y. Sekarang turn kita untuk cari nilai x. So sekarang kita dah dapat y sama dengan 39. Apa yang kita kena buat? Sekarang kita nak cari x pula. Untuk cari x, kan dah ada nilai dekat sini, dah ada nilai dekat sini, x sama dengan 57 tolak y. So kita masukkan nilai kepada 3 ni. So untuk cari x, kita gunalah equation yang ke-3. Kita ganti pula dekat situ. So bila kita dah jumpa y kat sini, kita masuk. So x sama dengan 57 tolak y. So dapatkan x 57 tolak y. Y kita dah jumpa sini. So ganti je nilai. Y ni gantikan dengan 39. So 57 tolak 39. Nampak ke? So dekat sini kan kita pinjam equation nombor 3, 57 tolak y. So 57
tolaklah dengan 39. Mana kita dapat 39 ni? Daripada jawapan sini tadi. So 57 tolak 39, kita akan dapat X sama dengan 18. Okey. Adakah ia berakhir di situ? Kita dah jumpa nilai X, kita dah cari nilai Y. Betul tak jawapan kita berakhir di situ? Siapa rasa jawapan kita betul? Siapa rasa jawapan kita 18 dengan 39 tu betul? Boleh tak komen? Siapa yang nonton? Sebab ada ramai yang tonton ni. Bila kita confused, kita kena tengok balik apa soalan minta. Soalan cakap, cari bilangan tiket yang telah dijual kepada orang dewasa dan kanak-kanak. Dia dah cakap cari bilangan. Suhaimi Yusof cakap faham. Suhaimi Yusof dapat 18. Suhaimi Yusof kata betul. Thank you for watching, Suami Yusof. Thank you for answering. Okay, Suami Yusof kata 18 betul dan kita kena cakap betul. So, kita kena tengok balik apa yang soalan minta. Soalan cakap cari bilangan tiket yang telah dijual kepada orang dewasa dan kanak-kanak. So, macam mana kita nak tahu mana satu, 39 ke dewasa, 18 ke dewasa? Sebab tu kita kena tulis balik X dengan Y tadi. Nampak tak tadi? Untuk memudahkan kerja kita, kita gantikan X tu dengan dewasa, Y tu kanak-kanak. Jadi kita kena explain balik dekat jawapan yang X tu dewasa. Bermaksud nilai X 18 tadi bermaksud dewasa kita dapat 18 tiket. Kita kena cakap macam tu. Kita kena explain. Sebab soalan dah tanya tadi, cari bilangan tiket yang telah dijual kepada orang dewasa. Itu yang dia minta. Dia tak tanya nilai X, dia tak tanya nilai Y. Sebab kita yang sendiri letak X tu dewasa, Y tu kanak-kanak. Jadi kita kena explain balik jawapan akhir tu. Okay? So, dewasa tadi, dewasa kan sini dewasa, kita kata X ialah dewasa. So, nilai X kita tadi 18. Bermaksud dewasa dapat 18 tiket. So, kanak-kanak pula, kanak-kanak tadi kita kata Y ialah kanak-kanak. Jadi kita kena tengoklah Y kita dapat berapa. Y tadi kita dapat 39 kan. So bermaksud kanak-kanak ada 39 tiket. Yang ini yang kita kena explain. Wajib explain. Sebab kan saya cakap tadi, ini ialah soalan kebat. Soalan kebat dia akan bagi dalam bentuk penyelesaian masalah. So, bila soalan penyelesaian masalah, dia bukan lagi dalam bentuk X dengan Y. Sebab kita sendiri yang letak X dengan Y. Jadi, jawapan akhir pun kita kena explain. Dewasa kan dengan kanak-kanak tu. Sebab, ibaratnya dia tak tahu pun X dengan Y tu apa. Ibarat je lah, tapi cikgu kita tahu. Jadi, kita kena explain mengikut kehendak soalan. Okay? So ini dah settle. Tetapi, saya akan ada lagi satu tips untuk jawab. Sebab, bila dalam SPM, kita pun macam, betul ke jawapan aku ni? Betul ke? So, untuk kita check, kita boleh menggunakan calculator. So, macam mana kita nak kenal pasti betul tak jawapan kita tu? Kita nak check balik. Betul tak jawapan kita 18 dengan 39 tu? So, cara dia ialah ambil kalkulator, pastikan 570. Biasa kan SPM. So, korang tekan mode ni sampai korang jumpa EQN. So, bila EQN tekan 1. So, unknown. Unknown tu ialah anu lah. So, anu tu dia mesti huruf. Ada berapa huruf yang kita pakai? Ingat tak tadi kita pakai 2 huruf? X mewakili dewasa, Y mewakili kanak-kanak. So, ada 2 unknown. So, kita tekan 2. So, dia tanya A1. 1 ni, dia merujuk pada equation pertama. So, kita dah susun cantik-cantik dah sini. So, kita kena masukkan nilai yang pertama. So, A1 merujuk pada X. So, berapakah koefisien X? Koefisien X ialah 1. So, B1. So, nilai B kita ialah Y ni kan. Equation pertama, nilai Y kita, koefisien dia 1. C1 yang nombor ni berapa? So, 57. So next, A2. Ambil daripada equation yang kedua. So A2 kita, A kita nilai X iaitu 12.
B kita nilai 7, C2 kita nilai 489. So tekan simbol sama dengan. Okey, bila simbol sama dengan, nampak tak? Dia dah cakap, dia dah terus kirakan jawapan untuk kita. X equal 18. So, betul tak jawapan kita X sama dengan 18? Yes, betul. Sini, X sama dengan 18. So, kita dah dapat. So, untuk cek jawapan Y, tekan je simbol sama dengan. So, simbol sama dengan, dia dah cakap dengan kita Y nilai dia 39. So, kita cek, betul tak kita dapat Y sama dengan 39? Yes, betul, kita dapat nilai Y kita ialah 39. So 18 tiket, 39 tiket, you are on the right track. You can get full mark, 4 marks. Okay guys, inilah cara untuk menjawab soalan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penggantian. Kalau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen, and then boleh tag kawan-kawan. Siapa yang nonton di YouTube, tolong jangan lupa subscribe dan tekan butang bell. Okay, so dekat sini aku ajar macam mana teknik penggantian dengan macam mana nak check menggunakan calculator. Esok insya-Allah aku akan ajar untuk teknik elimination pula. Akan ada banyak lagi soalan-soalan yang aku akan try. Cuma yang ni ialah soalan kebat. Okay? So itu saja sharing untuk hari ini. Thank you for watching. Terima kasih kepada yang tolong jawab, especially kepada Suhaimi, Farah Imana. Belum selesai. Okay, tadi ke belum selesai? Okay, sekarang dah selesai. Dah boleh check dah. Okay, good. So, kita dah boleh check dengan calculator terus. Okay. So, yang ini ialah substitution. Aku akan explain balik. Yang pertama, kita kena buat equation tu dulu. Wajib ada 2 equation. So, equation pertama, then better untuk susun X dengan X, Y dengan Y, nombor dengan nombor, atas bawah, supaya mereka seiring. Bila kita nak masuk dalam calculator pun, it's very easy. So, bila soalan 1 dengan 2 ni, kita nak carikan persamaan yang paling senang, yang simple, yang single. Contoh kat sini, X tu nilai dia, koefisien dia 1. So, senang lah. So, sebab tu lah X tambah Y ni, kita nak pindahkan Y tu pergi sebelah. Sebab kita nak jadikan X tu perkara rumus. So, dia jadi 57, tolaklah dengan Y. Sebab apa? Sekarang kita nak bina equation yang ketiga. So, sekarang kita ada 3 equation. Okay, so bila kita dah jadikan X tu perkara rumus, kita dah dapat equation ketiga. Takkanlah equation ketiga ni kita nak substitute ke equation pertama. Sedangkan yang ketiga ni ialah anak kepada 1. Apa kita nak masuk balik dekat parents dia? No. So kita nak masukkan 3, masuk ke dalam equation kedua. Kita nak gantikan nilai. So daripada equation kedua ni, kita salin balik 12X tambah 7Y sama dengan 489. Nampak tak equation ketiga ni kita dah jadikan X tu perkara rumus. Bermaksud X tu kita nak gantikan dengan yang kita dah jumpa tadi. X ni kita nak gantikan dengan equation ketiga ini. Sebab itulah kita letak bracket, kita masukkan dalam, kita ganti nilai. Kita ganti nilai X tu ke dalam sini. Supaya kalau korang perasan dekat sini tak ada dah X. Nak tengok soalan TD. Apa tu soalan TD? Oh, soalan tadi. Sekejap, nanti saya explain sampai habis. So, kita nak gantikan ni supaya tak ada dah X dekat sini. Semua ada nilai Y sahaja. Okay? So, dapat kat sini. Semua dah ada ni. Kita solve macam biasa. So, kita dapat Y sama dengan 39. So, bila kita dah jumpa Y sama dengan 39, kita nak cari nilai X pula. So, bila kita nak gantikan Y tu 39, kita masukkan je dalam equation ketiga ni. Sebab dia memang dah senang. X sama dengan berapa? Kita gantikan Y dengan 39 je. Macam tu. So, X sama dengan 57 tolak Y. Kita pinjam equation ketiga. So, kita gantikan Y dengan yang kita dah jumpa tadi, 39. So, dapatlah X sama dengan 18. Okay? So, tadi siapa? Farah Imana, dia nak tengok tadi soalan tadi. Ini soalan yang asal lah. Saya ambil soalan ni daripada paper berita harian skor SPM. Bagus tau kalau korang yang tinggal di Semenanjung dan ada ambil berita harian, tolonglah buat latihan-latihan dalam tu. Sebab penulis dia ialah cikgu-cikgu cemerlang, cikgu-cikgu yang antara pengguban soalan dalam UPSR PT3 SPM. So you should try all the questions. Okay?
So dia bagi soalan ni, Raja 1 menunjukkan harga tiket bagi Zoom ini di SMK Anggerie. Dia bagi dalam bentuk table. Dewasa harga RM12, kanak-kanak harga RM7. Memandangkan kita tak nak menyusahkan diri kita, dewasa dengan nak tulis balik dewasa kanak-kanak, jadi kita andaikan X tu dewasa, Y tu kanak-kanak. Lepas tu ini ialah keyword pertama, ini ialah keyword kedua. So dekat sini dia kita tengah bina persamaan linear pertama. So X tambah Y. Dia cakap sebanyak 57 tiket telah dijual. So bila dia cakap sebanyak 57 tiket telah dijual, dia tak cakap pun tiket tu kanak-kanak ke dewasa. Sebab itulah kita andaikan dewasa tambahlah dengan kanak-kanak, total dia 57. Sebab dia tak cakap pasal harga. Soalan kedua ni baru dia sebut pasal harga. Bila dia ada cerita pasal harga, baru kita akan sibuk pasal harga. So bila jumlah, bila perkataan jumlah bermaksud tambah, kutipan untuk Zoom ini tu ialah RM489. Sekarang baru kita main dengan harga. So harga darablah dengan dewasa. So 12 darab X dapat 12X, tambah 7 darab Y kita dapat 7Y, sama dengan 489. Kita ambil daripada sini. So terbinalah dua equation ni. So bila bina dua equation ni, ada 3 teknik yang kita boleh guna. Satu ialah pengantian yang aku dah fokus hari ni. So teknik kedua ialah elimination, penyingkiran. Teknik ketiga ialah matrix. Paling senang antara semua ni ialah matrix. Ini ialah cara yang paling senang. Tetapi 2 tahun lepas, untuk soalan ni dia dah tulis dekat situ penggunaan kaedah matrix tidak dibenarkan untuk soalan ini. Jadi bermaksud korang tak boleh jawab menggunakan kaedah matrix, hanya 2 ni sahaja. So aku takut tahun ni pun dia keluar macam tu. So aku ajar 2 benda ni juga. Tapi cara yang paling senang untuk dapat markah ialah kaedah matrix. Kalau rezeki tahun korang ni SPM 2020 dia tak cakap pun penggunaan matrix tidak dibenarkan, you are very lucky, then you can use matrix. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk share dengan komen. Thank you kepada yang komen, Suaimi, Faraimana. Jangan lupa tag kawan-kawan, and kalau boleh tolong share lah video ni. Okay, so siapa yang berminat untuk join our online class, boleh contact nombor ni 0128155042. Thank you for watching. InsyaAllah kita jumpa lagi next time. Okay, thank you, bye bye.